Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung part yang kedua soalan percubaan negeri Kelantan. Soalan ke-6, jadual di bawah menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan bulanan bagi Darren. Okey, so dekat sini kita ada jadual lah. Gaji 3,200, komisen dia 350. So dekat sini kita ada perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap dan simpanan untuk dana kecemasan. Okey, hitung aliran tunai bulanan Darren. So macam mana kita nak kira aliran tunai? Okey, mestilah kena kira jumlah pendapatan. So yang ni pendapatan dia. Okey, tolak dengan perbelanjaan dan simpanan. So kita kira pendapatan dia 3,200 tambah dengan 350. So pendapatan dia dekat sini 3,550. Okey. So kita tolak dengan perbelanjaan. So cikgu kira kat mana nak kira ni? Kat bawah. Okey. So pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Okey, so pendapatan dia tadi 3,550. So kita tolak dengan perbelanjaan dia. So dekat sini dia belanjakan 1,850 untuk perbelanjaan tetap. So tambah dengan 700 tidak tetap, campur dengan simpanan 400. So dekat sini perbelanjaan 2,950. So tolak 2,950. So kita dapat kat sini ada baki 600. Okey, so bila ada baki 600 dekat sini aliran tunai positif aliran tunai positif. Apa maksud positif? Maksudnya ada balance lah. Ada balance. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, jika komisen bulanan Darren dikurangkan ke 100. Okey, so daripada 350 tadi dia jadi 100 Jadi pendapatan dia dekat sini dah jadi 3,300 lah. Okey, dan jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak 30%. Apa yang berlaku pada aliran tunai? Okey, so kita tengok. First kali pendapatan dah jadi 3,300 sebab komisen dia dah kurang jadi 100 dan pendapatan perbelanjaan dia meningkat sebanyak 30%. So kena kira lah. Okey, 30% daripada perbelanjaan asal dia 2,950. So dekat sini kita kira 30 per dengan 100 didarab dengan 2,950. So meningkat sebanyak 885. Okey, so dekat sini kita kira lah. Okey, aliran tunai bulanan dia. Okey. So aliran tunai pendapatan dia 3,300 tolak dengan perbelanjaan dia 2,950 ditambah dengan kos meningkat 885. So dekat sini kita boleh kira okey, 885 tambah dengan 2,950. So kita dapat 3,835. So pendapatan dia 3,300. Okey, tolak dengan perbelanjaan dia. So dekat sini ada balance
negatif 535. So, bila negatif ni, aliran tunai dia tunai negatif. Okey, apa maksud negatif? Perbelanjaan melebihi daripada pendapatan. Okey, so settle untuk soalan yang ke-6. Okey, kita semak balik jawapan. Okey, perbelanjaan dia tadi 30% meningkat. Okey, so 30% meningkat daripada 1850 dan 700. So, cikgu kira lagi sekali. Dekat sini 2550. So, cikgu perbetulkan kat sini lah. 2550. Okey, 2550. So, dekat sini kita kira semula 30/100. Okey, darab dengan jawapan kita tadi. So, kita dapat 765. So, dekat sini 765. Okey, so 765. So, kita tolak lagi sekali. Okey, 3,300 perbelanjaan pendapatan dia tolak dengan perbelanjaan dia 2950 ditambah dengan 30% bertambah 765. Okey, so jawapan dia sekejap 3,300. Okey, tolak 2950 ditolak dengan 765. Okey, so 400 negatif 415 So beza 100 lah dekat situ. Negatif 415. So aliran tunai dia negatif. So dekat sini kena buat bracket Okey, so settle untuk soalan yang ke-6. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Jadual 1 menunjukkan bilangan apple dalam 3 buah kotak. So, kita ada 3 buah kotak. A, B dan C. Okey, hitung jumlah bilangan apple dalam asas 10 dalam ketiga-tiga kotak. So, dekat sini kita ada asas 7. So, tukar pada asas 10. So, 7 kuasa 0, 7 kuasa 1. Maksudnya, 4 darab dengan 7 kuasa 1. So, ditambah dengan 0 darab dengan 7 kuasa 0. So, dekat sini nilai dia 0 lah. 4 kali 7, 20, 28. Okey, settle. Yang ni 25. So, dekat sini asas 3. 3 kuasa 0. 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Maksudnya 1 darab 3 kuasa 3. So, 3 kuasa 3. 3 darab 3, 9. 9 kali 3, 27. So, dekat sini kita dapat 20, 27. Asas 10 dekat sini. Okey, so settle. 3 jawapan dalam asas 10 Okey, kotak manakah yang mempunyai bilangan apple paling banyak? So, kotak E. So, jawapan kat sini kotak E. Okey, so settle untuk soalan yang ke-7. Okey, so ada sedikit pembetulan. Hitung jumlah bilangan apple. Bilangan apple dalam ketiga-tiga kotak. So, kena tambah ketiga-tiga tu. So, bila kita tambah, so kita dapat jumlah dia 80. Okey, barulah cukup 4 markah So, markah pertama. Okey, markah kedua. Markah jumlah apple ketiga. Dan kotak A yang keempat. Okey, settle soalan yang ke-7. Kita pergi kepada soalan ke-8. Hasil tambah nombor M dan
N ialah 6. M dan N ialah 6. Okey, 3 kali M. 3M melebihi 2 kali N sebanyak 33. Menggunakan kaedah metrik cari M dan N. Okey, kita tengok statement yang pertama dekat atas. Hasil tambah M dan N ialah 6. So, M tambah dengan N ialah 6. Okey, yang kedua, 3 kali M, maksudnya 3M, melebihi 2 kali N, maksudnya lebih ya. Ataupun tolak dengan 2 kali N sama dengan 33. So, dekat sini menggunakan kaedah metrik. So, bila dah dapat persamaan macam ni, kita tukar bentuk metrik lah. So, M ni ialah 1, N 1, 3, negatif 2. So, dekat sini kita dapat MN. Okey, sama dengan 6, 33. Okey, so dekat sini MN ni biasakan sebaris. MN. Okey, sama dengan. So, nilai yang pertama ni bawa pergi sebelah. Jadi, songsangkan lah. Okey, songsangkan. Kita ada formula dia tu kah. 1 per anak dara tolak dengan bujang comel. Ni formula ni. Dah belajar yang ni. A, B, C, D lah. Okey, so yang hujung ni kita songsangkan dia. Negatif 2 naik atas, 1 turun. Bawah 2 ni kita tukar simbol dia. Kalau positif jadi negatif 3. Kat sini 1 jadi negatif 1. Okey, so dekat sini kita salin balik 6, 33. Okey, so dekat sini cikgu masukkan lah. Okey, cikgu salin balik. 1 per anak dara A dia 1. Dara dia negatif 2. Tolak dengan bujang dia 1. C dia comel dia 3. Okey, cikgu salin balik. So, negatif 2, negatif 1, negatif 3, 1. So, 6, 33. Okey, so dekat sini kita hanya perlu tekan kalkulator lah bila kita dapat persamaan macam ni. So, tekan kalkulator. Mode equation. So, tekan 2 sebab dia ada 2 unknown. So, dekat sini 1. Okey, B1 1. C1 ialah 6. Okey, A2 ialah 3. B2 negatif 2. C dia ialah 33. So, kita akan dapat jawapan X dia 9, Y dia negatif 3. So, M dan N. So, yang sebut dulu ialah ni sebenarnya XY. Jadi, X dia 9, N dia negatif 3. So, kita dapat jawapan macam ni dan kita tulislah M sama dengan 9. N sama dengan negatif 3. Okey, so kita tengok dekat sini. Markah dia ialah 4. So, dapat daripada mana? Okey, biasanya persamaan ni akan dapat 1 markah lah. Okey, bentuk metrik 1 markah, 2 markah. So, ada penyelesaian, ada perkali ni. Kita masuk nilai formula ni betul. So, dan jawapan akhir dia betul lah. Okey, so settle untuk soalan 8. Okey, kita pergi kepada soalan 9. Soalan 9. Okey, Encik Hakim ingin membeli sebuah kereta model H dengan kapasiti enjin 1799cc. Okey, untuk kegunaan persendirian di Putrajaya. Okey, beliau perlu membeli insurans untuk kereta barunya dengan jumlah yang diinsurankan 106,000. Beliau memindahkan NCD sebanyak 55% dalam kereta lamanya kepada kereta baru. Diberi kadar premium bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia. So, dekat Semenanjung Malaysia dengan kapasiti enjin tidak lebih 2,200 ialah RM339.10. Hitung premium kasar. Ni soalan dia. Hitung premium kasar
bagi kereta baru Encik Hakim untuk polisi komprehensif. Okey, biasanya soalan 9 ni insurans motor ni dia bagi dalam bentuk jadual. So kalau dia tak bagi dalam bentuk jadual, so kita tengok first kali biasa cikgu mention kepada pelajar, first kali kita tengok kereta ni dia beli dekat mana. So kalau kereta ni dia beli dekat Semenanjung Malaysia, mestilah kita darab dengan RM26. Nah, ni point dia yang pertama lah. Pelajar kena tahu. Okey, so kita tengok macam mana solution dia. Yang pertama sekali, okey, nilai polisi insurans untuk 1000 yang pertama. Okey, ataupun dekat sini dia bagi tidak lebih daripada 2200 cc ialah 339.10. Yang ni untuk, yang ni biasanya cikgu akan tulis rujuk jadual lah. Okey, rujuk jadual untuk 1000 yang pertama. So dia kena bayar 339.10. Ni poin yang pertama. Okey, poin yang kedua, kita tengok nilai boleh insurans dia berapa ribu? 106. 106,000. Kita buat apa dengan 106,000 ni? 106,000 ni kita tolak 1000 bahagi dengan 1000. Yang ni pelajar kena tahu. Okey. So kalau pelajar nak faham, pelajar boleh rujuk video cikgu lah. Video cikgu ada cerita berkaitan dengan insurans motor. Maksudnya 106,000 ni apa yang patut kita buat? 6,000. Okey, 106,000 ni kita buat apa? Kita tolak 1000. Kita bahagi dengan 1000. So kita akan dapat 105. 105 ni kita buat apa? Kita darab dengan RM26. Sebab dia di Semenanjung Malaysia. So dekat sini kita kira lah. Okay. So 105 darab dengan RM26. So kita akan dapat 2730. 2730. Jadi jumlah ni dia kena bayar lah. Step yang ketiga, 339.10 tambah dengan 2730. So dia kena bayar tambah 339.1. So dia kena bayar RM3,069.10. 3,600 RM3,069.10. Yang ni dia kena bayar. Tapi dekat sini kita ada NCD dia. Apa maksud NCD? NCD ni ialah diskaun. Diskaun daripada nilai yang kita ada. So cikgu tulis balik. Step yang keempat ni NCD. D ni untuk diskaun. So 55% daripada jumlah dia kena bayar ni. 3069.10. 55%. Maksudnya kalkulator kita dah ada kat sini Kita darab dengan 55 per dengan 100. Okey, so kita dapat diskaun 1688. 1688. So premium kasar dia ataupun polisi komprehensif dia Polisi komprehensif. Jumlah dia kena bayar ni 3069.10 tolak dengan NCD diskaun 1688. So dia kena bayar. Okey, cikgu tolak Okey, 3069.10 tolak dengan jawapan kita tadi. So kita dapat 1381.1 lah. 1381.1. Yang ni jumlah dia kena bayar lah. Ataupun jumlah polisi komprehensif. Okey, settle untuk soalan ni. So dekat sini dia bagi 4 markah. Okey, pertama sekali kita rujuk jadual 1 markah. Ada pendarapan dengan RM26 ni 1 markah.
ada diskaun dia 1 markah dan jawapan akhir dia kita bagilah 1 markah. Okey, so dekat sini 4 markah. Settle untuk soalan yang ke-9. Kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk kali ini, soalan yang ke-10. Pada ruang jawapan, lakarkan graf Y sama dengan 3 sin 2X tambah 1. Okey, untuk graf kosong hingga 180. Okey, ni basic ni basic. Okey, first kali pelajar kena tahulah. Kalau graf sin, kita tengok graf sin dia asal dia Y sama dengan A sin BX plus C. Pelajar kena tahu A ni ialah amplitude. Okey, so cikgu salin daripada yang atas. Ni Y sama dengan 3 sin 2X tambah 1. Jadi A dia kita tahu 3. A dia ialah amplitude. So amplitude tu diukur daripada titik keseimbangan. So macam ni kalau graf dia. So ni ialah A dia. Okey, amplitude. Okey, B ni tempoh ayunan. Maksudnya 2 kali ayun sampai 360. So macam ni graf asal dia macam ni. Ujung Okey. So kalau 2 kali ayun, ni sekali ayun. Okey, kalau 2 kali ayun dia kena macam ni lah. Ni sekali 1 ayunan. So kat sini 2 ayunan. Okey, so 2 kali ayun. Amplitude dia lah 3 dan pintasan dia C tu pintasan Y. Bermakna graf ni bermula dengan 1 lah. Okey, so kita tengok kat sini pintasan Y. So kat sini 1 So cikgu buat titik keseimbangan kat sini. Nampak kan? Okey, titik keseimbangan. So dekat sini 1. Okey, dan amplitude dia 3. Amplitude diukur daripada titik keseimbangan. So 1, 2, 3. So ni lah. Titik keseimbangan dia 3 amplitude dia. Kat bawah pun 3 juga. 1, 2, 3. So dia sampai ke 2 macam ni lah. Ni amplitude dia ialah 3. Okey, dan tempoh ayunan dia 2 kali ayunan lah. So sampai 180. So dekat sini kalau cikgu conteng, kat sini dah 180. Okey, separuh ayunan dia. Okey, 180. Jadi graf dia jadi macam mana? So dia akan naik macam ni. Sampai ke 45. Okey, jap. So ayunan dia jadi macam ni lah. Okey, sampai ke 90. Okey, turun sampai ke 2 dekat sini. Okey, so dan dia naik ke atas balik. Okey. So ni maksudnya 2 kali ayunan lengkap Sepatutnya dia sekali ayun sampai 360 kat sini lah. Tapi sebab dia 2 kali ayun akan sampai 360. So macam ni lah. So cikgu betulkan. Bukan cikgu betulkan, cikgu mention semula. So dekat sini ialah amplitude dia, A dia. So tempoh ayunan dia kat sini. Okey, so tempoh ayunan dia puncak ke puncak sebenarnya dia sambung ke atas ataupun dekat sini. Sini ke sini. Ni tempoh ayunan dia dan C dia ialah 1. Okey, settle untuk soalan A. Okey, seterusnya cari nilai X apabila Y sama dengan 1. So Y sama dengan 1, kita cari nilai X. Okey, so X dia berapa? 90. Untuk soalan B X dia 90 darjah. Lagi satu X dia. Sambung kat sini 180 darjah. So ni lah 2 jawapan dia lah. Selain daripada X sama dengan kosong maksudnya dia ada satu lagi. Okey, kalau Y1 ni X sama dengan kosong, X sama dengan 90, X sama dengan 180. Okey, so settle untuk soalan ke-10. Part 2, so kita akan sambung kepada part yang ketiga.
Okey, itu saja daripada cikgu. Diharap video cikgu membantu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.